Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Faiz bin Mursyid, nombor matrik 1181639. InsyaAllah pada hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membincangkan atau berkongsi tentang sebuah manuskrip yang berjudul Ta'bir Mimpi. Sebelum kita pergi kepada manuskrip tersebut, izinkan saya untuk berkongsi definisi mimpi menurut Kamus Dewan. Menurut Kamus Dewan, mimpi merupakan sesuatu yang seolah-olah dialami atau dilihat oleh seseorang individu sewaktu tidurnya. Ia merupakan hal keadaan yang biasa berlaku kepada manusia. Para ulama' membahagikan mimpi kepada 3 bahagian berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salasah, fa-ru'ya salihatu busyra minallah, wa ru'ya tahzin minasyaitan, wa ru'ya mimma yahdasul mar'u nafsah, fa in ra'a ahadukum ma yukrihu falyaqum falyusalli wa la yahdas bihan nas." Yang membawa maksud, sesungguhnya mimpi itu mempunyai 3 jenis. Mimpi yang baik itu merupakan berita gembira yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang buruk dan membawa kesedihan itu adalah daripada syaitan, dan mimpi yang disebabkan oleh apa-apa yang berlaku ke atas seseorang itu. Jika sekiranya sesiapa dalam kalangan kamu bermimpi sesuatu yang buruk, hendaklah dia berdiri dan mendirikan solat sunat, serta janganlah dia memberitahu mimpinya itu kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim bernombor 2263. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada deskripsi teks manuskrip. Untuk makluman semua, koleksi manuskrip ini diperoleh daripada Leiden University Libraries, iaitu di Netherlands. Yang seterusnya, nombor manuskrip adalah OR.1695 dan tajuk manuskrip ini adalah Kitab Ta'bir Mimpi dan merupakan penulisan Reksa Dipura. Untuk makluman semua, Reksa Dipura ini tidak dapat dicari biodatanya, tetapi apa yang sedikit sebanyak diperoleh adalah kita tahu beliau merupakan seorang daripada Indonesia ataupun Kepulauan Jawa. Seterusnya, manuskrip ini menggunakan bahasa Melayu dengan sedikit penggunaan bahasa Jawa ataupun Indonesia, dan menggunakan tulisan Jawi sepenuhnya. Tempat komposisi manuskrip adalah di Leiden, Netherlands, dan tarikh manuskrip ini diterbitkan adalah pada 1259 Hijriah, manakala kalau pada Masihi adalah pada tahun 1843. Dan ia juga telah diterbitkan dalam bentuk digital pada tahun 2018 Masihi. Baiklah, seterusnya untuk struktur manuskrip. Manuskrip ini mempunyai sebanyak 102 muka surat, namun hanya 50 muka surat sahaja yang telah kami transliterasikan. Bermula daripada muka surat 51 sehinggalah muka surat yang terakhir. Setiap halaman mempunyai 15 baris dan setiap baris tidak tentu jumlah perkataannya. Untuk saiz manuskrip, manuskrip ini berukuran sebanyak 13 kali 8.5 cm, di mana kami mencetak manuskrip yang telah didigitalkan ini ke atas kertas A4, kemudian mengukurnya menggunakan pembaris, memandangkan kita tidak dapat untuk memperoleh manuskrip ini secara fizikal. Seterusnya, bahan penulisan. Manuskrip ini menggunakan kertas lead Eropah yang berwarna putih kekuningan. Keadaan fizikalnya pula, memandangkan ianya dicetak secara digital pada tahun 2018, maka kami menganggap ia masih dalam keadaan yang baik. Ia juga mempunyai tulisan yang kemas dan masih boleh dibaca dan konsisten. Untuk tera air, terdapat 2 tera air. Yang pertama berbentuk bulat dan mempunyai nama syarikat yang menghasilkan kertas tersebut, iaitu acadlookdback.bibel. Yang kedua berbentuk bulat juga, terdapat nama syarikat dan 2 ekor singa yang memegang piala. Yang terakhir, untuk catchword, terdapat beberapa catchword yang dijumpai di sebelah kiri bawah dalam manuskrip ini bagi menandakan penunjuk arah bagi muka surat seterusnya. Catchword ini hanya dijumpai di setiap halaman yang bernombor ganjil sahaja. Berikut merupakan beberapa catchword yang telah kami jumpai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Osman, nombor metrik 1181637. Jadi manuskrip yang kami bincangkan ini mempunyai banyak fasal-fasal yang tertentu untuk menafsirkan setiap perincian yang terdapat dalam mimpi seseorang itu. Akan tetapi, untuk seseorang memahami atau mendalami kitab manuskrip ini bukanlah boleh ditafsirkan oleh orang, tidak boleh ditafsirkan oleh sembarangan orang, sebab hanya untuk orang yang betul-betul wara', berilmu tinggi, tawaduk, yang dapat mewarisi ilmu berkenaan. Ini kerana terdapat di dalam manuskrip ini yang menarik perhatian saya, di dalam muka surat 67 mengatakan bahawa kitab ini merupakan wasiat yang hendaklah diwarisi oleh orang yang berpengetahuan tinggi dalam ilmu fiqh, ilmu usuluddin dan juga ilmu tasawuf, dan juga disaksikan oleh syekh-syekh yang tertentu sahaja. Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana kerohanian atau kemuliaan ilmu yang terdapat dalam kitab Takbir Mimpi ini dijaga dengan cara yang sangat baik. Di dalam manuskrip ini terdapat juga wasiat-wasiat yang ditinggalkan oleh syekh kepada orang yang ingin mengamalkan kitab atau manuskrip ini. Antara wasiat yang pertama diwasiatkan oleh Syekh Abdul Rauf, mengatakan orang yang mengarang kitab ini janganlah sunyikan ilmunya, atau kita panggil kedekut ilmu, kerana ilmu itu haruslah berkongsi dengan orang lain. Seterusnya, wasiat yang kedua oleh syekh yang lain, iaitu Syekh Badruddin, mengatakan orang yang mengamalkan akan kitab ini mestilah mempunyai kesabaran yang sangat tinggi, iaitu jauh sekali dari sifat amarah. Ini kerana dengan adanya sifat amarah dalam diri seseorang itu, orang itu akan mudah diperdaya oleh bisikan atau hasutan syaitan. Wasiat yang ketiga pula dinyatakan oleh Syekh Abdul Rauf Lahuri, iaitu syekh yang lain, bahawa orang yang mengamalkan kitab ini tidak mencela orang-orang lain, kerana kecelaan itu semuanya ada juga pada diri kita. Kerana boleh jadi orang yang kita cela itu merupakan ahli syurga. Disebutkan juga bahawa disebutkan juga oleh Syekh Abdul Rauf Lahuri bahawa orang yang arif itu ialah orang yang jauh daripada sifat suka mencela orang lain, jauh daripada sifat amarah, jauh daripada sifat perbuatan mengumpat, dan juga jauh daripada sifat hasrat dengki. Dan wasiat yang terakhir dinyatakan oleh Syekh Abdullah bahawa orang yang mengamalkan akan kitab ini hendaklah menuntut ilmu itu mempunyai rasa takut kepada Tuhan, kerana Syekh Abdullah ni berkata bahawa kepala segala ilmu itu ialah orang yang takut akan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Antara wasiat Syekh Abdullah juga, beliau mengatakan jika ingin mengamalkan kitab Takbir Mimpi ini, mestilah seorang itu habiskan qada solat 5 waktu yang pernah seorang itu tinggalkan. Dan jika seorang itu tak ada pun solat qada untuk dilakukan, maka hendaklah orang yang mengamalkan kitab ini solat sunat tasbih setiap malam. So jika tak mampu untuk membuat solat sunat tasbih setiap malam, maka dia dibolehkan untuk melakukan solat sunat tasbih pada setiap malam Jumaat. InsyaAllah, kerana sebarang doa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan berkat solat sunat tasbih yang dilakukan. Syekh Abdullah juga memperingatkan kepada orang yang mengamalkan kitab ini untuk membaca surah Yasin dan surah Al-Ikhlas
pada setiap malam agar menjaga keimanan untuk mengamalkan kitab ini. Jadi itulah antara wasiat atau nasihat yang ditinggalkan oleh syekh-syekh kepada penerus kitab Ta'bir Mimpi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi bin Luqman. Nombor matrik saya 1181633. Apa yang menarik minat saya daripada manuskrip ini bermula daripada muka surat 53 hingga 65. Mengenai manuskrip ini adalah pengarang membahagikan takbir mimpi ini kepada beberapa fasal mengikut bulan-bulan Islam. Dan di sini saya akan kongsikan beberapa fasal yang telah dikemukakan oleh pengarang dalam manuskrip ini. Antaranya Al-Faslul Awal fi Sanatil Alif wa Syahril Muharram. Bermula ini fasal yang pertama pada menyatakan takbir mimpi ini adalah hendak pertahan alif dan bulan Muharram. Maka adalah jika hendak pertahankan alif dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu fitnah akan banyak dan menyatakan akan keras adanya dalam tahun itu. Dan lagi jika hendak pertahan alif dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu akan beroleh susah akan dia daripada negeri itu. Dan adalah kata Imam Ghazali, akan hendak itu tiada tertentu pada segala negeri. Bumi alam ini ada kalanya dengan sekalian alam dan ada kalanya dengan tiada sekalian alam. Al-Faslus Tsani, pada fasal yang kedua pula, Al-Faslus Tsani fi sanah ha wa Syahrul Muharram. Bermula fasal yang kedua pada menyatakan takbir hendak pertahan ha dan bulan Muharram, maka adalah jika hendak pertahan ha dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu akan susah panjang tiap-tiap negeri dan dusun adanya dalam tahun itu. Dan lagi jika hendak pertahankan ha dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu makanan akan larang, penyakit akan keras adanya pada tahun tersebut. Okey, bagi fasal yang ketiga, Al-Faslus Salith fi Sanatil Jim wa Syahril Muharram. Bermula ini fasal pada menyatakan takbir hendak pada tahun Jim dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu akan susah panjang dalam tahun itu adanya. Dan lagi jika hendak pada tahun Jim dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu fitnah akan keras dan penyakit akan keras adanya dalam tahun tersebut. Bagi fasal yang keempat, Al-Faslur Rabi' fi Sanah Zaid wa Syahril Muharram. Bermula ini fasal yang keempat pada menyatakan takbir hendak pada tahun Zaid dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu fitnah akan keras dan syaitan akan keras dan binatang akan buas adanya dalam tahun tersebut. Dan lagi jika hendak pertahankan Zaid dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu akan duka cita adanya dalam tahun tersebut. Al-Faslul Khamis fi Sanah Dal wa Syahrul Muharram. Bermula ini fasal yang kelima pada menyatakan takbir hendak pada tahun Dal iaitu dan awal, maka akan bulan Muharram. Dan adalah jika hendak pertahankan Dal dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu akan susah panjang sekalian negeri dan dusun adanya dalam tahun itu. Dan lagi jika hendak pertahankan Dal dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu fitnah akan keras dan syaitan akan keras tiap-tiap negeri atau dusun adanya dalam tahun tersebut. Okey, Al-Faslus Sadis fi Sanah Al-Ba' wa Syahrul Muharram. Bermula ini fasal yang keenam pada menyatakan takbir hendak daripada tahun Ba' dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu akan susah panjang sekalian manusia dan fitnah sangat keras pada tahun tersebut adanya dalam tahun itu. Dan lagi jika hendak pertahankan Ba' dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu akan susah tiap-tiap negeri dan dusun adanya dalam tahun itu. Al-Faslus Sabi' fi Sanah Al-Waw wa Syahrul Muharram. Bermula fasal yang ketujuh pada menyatakan takbir ini, pengarang hendak beritahu bahawa
akan bertahan pada tahun Waw dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu fitnah akan keras, adu mengadu keras adanya dalam tahun tersebut. Al-Faslu Thamin fi Sanah Dal wa Syahrul Muharram. Bermula fasal yang terakhir dan yang ke-8 ini adalah menyatakan akan takbir hendak bertahan pada tahun Dal dan bulan Muharram, maka adalah akan alamatnya itu makanan akan larang dan fitnah akan keras adanya dalam tahun itu. Dan lagi jika pada tahun tersebut, pada tahun Dal dan bulan Safar, maka adalah akan alamatnya itu akan susah lagi payah adanya dalam tahun tersebut. Sekian saja daripada saya. Kita teruskan dengan sahabat saya. Wallahu a'lam. Saya Muhammad Jati Berdedi, nama metrik 1181654. Saya akan menceritakan pada bahagian akhir manuskrip ini yang ada menceritakan tentang perkara selain daripada mimpi. Seperti pergerakan anggota badan kita bermula daripada kepala hinggalah ke tapak kaki. Ia menceritakan secara terperinci pada tubuh kita. Antaranya, jika seluruh kepala bergerak bermaksud akan mendapat barang yang diingini atau segala perkara yang baik. Jika bahagian kepala sebelah kanan sahaja yang bergerak bermaksud akan mendapat harta. Jika bahagian kepala sebelah kiri sahaja yang bergerak bermaksud akan ditimpa sakit. Kemudian ada juga bab yang menceritakan tentang kucing yang patut dipelihara dan yang tidak patut dipelihara. Antara jenis kucing yang patut dipelihara ialah kucing yang putih tubuhnya, hitam 4 kakinya dan putih matanya. Dan antara jenis kucing yang tidak patut dipelihara atau mungkin membawa kepada kecelakaan ialah keempat-empat kakinya putih, hitam tapak kakinya dan kelabu matanya. Dan kucing yang paling terbaik untuk dipelihara ialah yang jenis putih tubuhnya dan hitam mukanya serta bergaris putih pada dahi hingga ke hidungnya. Seterusnya, antara pengajaran yang dapat diperoleh daripada manuskrip ini ialah kita sebagai umat Islam mestilah percaya pada qada dan qadar yang ditentukan Allah sebagai hamba-Nya yang taat. Sungguh mimpi itu hanyalah permainan tidur dan ia tidak sesekali boleh dipercayai 100%, melainkan seseorang itu benar-benar merupakan wali Allah yang diberi anugerah melalui mimpi, atau seseorang yang soleh diberi mimpi bertemu dengan Nabi atau wali-wali Allah. Sekiranya kita bermimpi akan sesuatu lalu berlaku sesuatu ke atas kita ataupun seseorang individu yang lain, ia hanyalah kebetulan dan tidak lebih dari itu. Hanya iman dan taqwa yang dapat menyelamatkan kita dari melakukan perkara yang membelakangi Allah seperti perbuatan syirik, seperti mana tafsir mimpi mengikut nafsu semata-mata. Pada kesimpulannya, antara perkara yang dapat kami dapati melalui pembacaan dan penghayatan manuskrip ini, dapat kami simpulkan bahawa mimpi ini adalah sesuatu yang tidak asing bagi setiap umat manusia. Hanya cara dan jenis mimpi adalah berbeza antara manusia biasa dan orang yang soleh, yang mana hati mereka amat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi mempunyai kedudukan tersendiri dalam Islam. Hanya mereka yang dianugerahkan Allah sahaja yang dapat menafsirkan mimpi dengan cara yang betul. Baginda SAW sendiri pernah menafsirkan akan mimpi sahabat. Malah setiap kali Baginda SAW bermimpi, akan diceritakan kepada sahabat dan menafsirkan mimpi tersebut untuk dijadikan pengajaran. Sahabat juga pernah didatangi orang yang bermimpi dan menafsirkan mimpi tersebut kepada mereka. Begitu juga daripada ulama dan orang yang soleh, umpama Imam Ibn Sirin dan Imam Ja'far As-Sadiq. Namun demikian, pada umumnya mimpi adalah dianggap sebagai mainan tidur. Ini menunjukkan bahawa tidak semua manusia mampu untuk menafsirkan mimpi, melainkan mereka yang mendapat anugerah. Mimpi insan yang bertakwa adalah suatu kebenaran yang akan berlaku. Maka mimpi Nabi dan Rasul adalah suatu kebenaran dan hakikat yang akan berlaku. Begitu juga tafsiran kepada sesuatu mimpi adalah berbeza mengikut kemampuan yang Allah kurniakan kepada seseorang. Justru, carilah mereka yang beriman dan baik untuk menceritakan sesuatu mimpi. Kedudukan mimpi dan kebenarannya dapat dilihat melalui cara dan siapakah orang yang bermimpi.
Jika daripada golongan beriman, maka ia adalah gambaran baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang banyak melakukan maksiat. Segala-galanya akan ditentukan oleh penafsir mimpi yang mempunyai ciri-ciri orang yang beriman. Oleh kerana itulah mereka yang bermimpi dan orang yang diminta untuk menafsirkannya mestilah mempunyai pegangan agama yang kuat. Tafsiran mimpi adalah suatu kelebihan yang dianugerahkan kepada orang tertentu berdasarkan kaedah ilmu agama Islam yang dimiliki.